so yang pertama adalah kita akan buat pengenalan kepada Microsoft Teams, iaitu bagaimana kita nak masuk ke dalam Teams. Okay, so cikgu type teams.microsoft.com dan cikgu tekan enter. Okay, bila tekan enter, dia akan suruh sign in dulu. Okay, so kita akan sign in menggunakan email delima kita. Teams adalah dengan Microsoft. Okay, so bila kita sign in, dia akan membawa kita ke page Google. Okay, kerana email delima kita adalah kepunyaan Google. Jadi dia kena minta kebenaran Google untuk masuk. Okay, so sekarang jika cikgu mengalami masalah ini yang sedang cikgu tengok dekat skrin, dia asyik ulang balik benda yang sama sahaja. Ini bermaksud ada masalah bila kita nak login. So bila ada masalah begini, saya sarankan cikgu untuk menggunakan private window ataupun dalam Google Chrome nama dia incognito window. Okay, so private window ialah maksudnya ini adalah private browsing. Okay, so bila private browsing, dia tidak akan ada masalah. Setiap kali cikgu tutup private window ni, apa-apa data, password yang cikgu masukkan, dia tidak akan store dekat sini. Dia tak akan simpan, dia akan delete terus. History semua tu dia akan delete terus. So saya sarankan cikgu menggunakan private window. Okay, so saya type benda yang sama, teams.microsoft.com. Okay, dan saya akan masukkan email delima saya. Okay, dan dia akan membawa saya ke page Google sebab seperti biasa dia kena minta kebenaran Google dulu. Okay, sebelum dia masuk. Okay, so kita akan masuk dan kita akan lihat sama ada boleh tak saya masuk dalam teams.microsoft ataupun dia ulang balik skrin yang sama macam tadi. Okay, so kita tunggu. Tada, dia dah masuk. Okay, so dah masuk, berjaya kita masuk menggunakan private window, kita boleh masuk ke dalam Teams. Baik, so sekarang kita telah pun masuk ke dalam Teams. Okay, so yang pertama adalah bila anda masuk ke dalam Teams, anda akan nampak beberapa perkara ini di sebelah kiri. Okay, ini adalah aktiviti. Aktiviti bermaksud apa-apa assignment ataupun apa-apa notis yang telah dinaikkan akan berada di sini. Okay, so ini adalah aktiviti. Lepas tu kita ada chat. Okay, di ruang chat ini cikgu boleh chat ataupun cikgu boleh view assignment. Okay, view assignment yang akan datang dan semua itu. Okay, lepas tu kita boleh tambah ruang chat. Kalau kita nak chat dengan orang lain, kita boleh chat. Kita boleh tekan new chat and kita boleh masukkan nama. Okay, for example, saya hanya masukkan nama sahaja, tak perlu masukkan email mereka. Kalau cikgu nak chat bersama dengan guru-guru di Raja Ali. Okay, so contohnya saya nak chat dengan Cikgu Syuhada. So, saya boleh just namakan sahaja Cikgu Syuhada dan akan keluar nama dia. Okay, so this is ruang chat. Okay, lepas tu kita akan lihat Teams. Teams ini adalah group ataupun nama lain dia adalah kelas. Okay, so ini adalah kelas pengurusan Raja Ali. Ini adalah satu kelas digital learning yang saya join. Lepas tu kita ada lagi kelas yang cikgu boleh create ataupun cikgu boleh join. Okey, di mana cikgu nak join kelas tersebut adalah butang ini. Okey, butang di sebelah kanan atas, cikgu akan nampak join or create team. Okey, di sini cikgu boleh create team cikgu ataupun cikgu boleh create kelas. Okey, cikgu nak menjalankan PDPR menggunakan Microsoft Teams, cikgu boleh create team. So, create team dan cikgu boleh pilih yang mana satu yang sesuai untuk anda. So, kalau untuk PDPR ataupun pengurusan di sekolah, better pilih kelas, okay? Kalau untuk professional, just professional, tak ada banyak sangat kita nak assignment dan semua tu, kita boleh pilih PLC. Okay, dan sebagainya. So, bila saya pilih kelas, dia akan suruh namakan kelas. Okay, katakan saya namakan kelas ini 5 Bestari. Saya letak dalam huruf besar. Okay, lepas tu kita boleh letak definisi kelas tersebut. Okay, itu adalah optional. Lepas tu kita klik create next. Klik next. Lepas tu dia akan create team tersebut. Lepas tu dia akan suruh kita cari student kita. Okay, dengan menggunakan email delima ini memang dah store dalam Microsoft Teams. So, cikgu hanya perlukan email mereka sahaja. So, dapatkan email pelajar itu dan letak di sini dan terus nama dia akan appear. Okay, terus nama dia akan appear. Contohnya, kalau katakan ini adalah seorang pelajar, so saya akan klik letakkan email pelajar tersebut. Okay, di sini dan nama dia akan keluar. Okay, contohnya ialah G-H
3846. Okay. So saya nak pelajar ini jadi pelajar ini, nama dia akan keluar. Lepas tu kita klik add. Boleh? Okay. So ini adalah bagaimana kita nak create kelas tersebut. Okay, tetapi untuk sekarang kita tidak perlukan create kelas ni. Ini adalah sekadar makluman anda sahaja. Okay, kalau kita nak patah balik, nak tengok semua kelas kita, yang inilah butang dia, all teams. Okay, so kita klik pada all teams. Okay, assignment adalah apa-apa assignment yang telah diberi ataupun yang akan diberi untuk anda. Okay, so ini adalah assignment. Calls adalah kalau kita nak buat calls kepada orang ataupun kita nak buat group call, group chatting, kita boleh buat di sini. Okay, files, kita ada files. Okay, ini adalah semua files yang di-upload. Okay, semua files yang di-upload dalam semua kelas. So, ada files semua di sini. Okay, so ini adalah pengenalan kepada Teams. Okay, so sekarang kita akan masuk ke dalam kelas pengurusan SMK Raja Ali, iaitu sepatutnya sesi ERPH kita lah hari ni. Okay, so kita akan, bila cikgu masuk, cikgu akan lihat beberapa perkara di sebelah kiri dan juga beberapa perkara di tengah, iaitu di atas ini. Okay, so di kiri ini kita ada general. General maksudnya umum. Okay, kelas ini apakah yang umum? Okay, lepas tu kita ada HAM, co-curriculum, kurikulum, mesyuarat guru, kita ada pengurusan SEPS dan juga akan ada beberapa perkara yang lain. Okay, semua ini dipanggil sebagai channel. Channel seperti TV. TV cikgu ada banyak channel, so ini adalah nama dia channel. Okay, so sekarang kita patah balik ke channel general. Okay, di channel general ini yang cikgu akan nampak. Yang first kali ini yang cikgu nampak seakan-akan seperti Facebook. Okay, di mana cikgu boleh post conversation. Okay, cikgu boleh tambah conversation dan cikgu boleh type apa-apa. Saya boleh type hi, kepada sesiapa pun saya boleh type. Saya boleh letak add, so saya boleh type nama mereka di sini. Kepada siapa saya ujukan message tersebut pun boleh. Ataupun cikgu nak hantar apa-apa dokumen pun boleh, cikgu boleh klik kepada attach, iaitu klik kertas ini dan dia akan suruh kita pilih dari mana kita nak upload file tersebut. Okay, so ini adalah post. Okay, sekarang kita akan lihat kepada yang kedua, iaitu file. Okay, file adalah apa-apa yang telah diupload oleh admin untuk rujukan kita. So admin telah pun upload folder borang-borang ERPH. So bila kita klik borang tersebut, kita akan nampak semua ini. Okay, semua bahan-bahan ini adalah untuk rujukan dan juga boleh kita sebagai murid untuk download semua borang ini. Okay, so untuk sekarang saya akan download yang ini dulu. Okay, sebab saya nak simpan dalam my computer, saya akan download yang template ERPH juga. Okay, supaya senang nanti untuk saya tunjuk kepada cikgu. Okay, so bila dia dah download, dia akan tunjuk dekat sini lah, downloading ataupun dah habis download. Okay, so sekarang files dah siap. Okay, kita akan ke core business kita, iaitu class notebook. Okay, now class notebook bila kita buka, ini adalah pengurusan ERPH bagi SMK Raja Ali. Okay, so bila kita buka class notebook, ini yang akan cikgu nampak. Cikgu akan nampak paparan selamat datang ini. Di atas sini tidak ada apa-apa yang boleh kita buat. Okey? Kenapa kita tak boleh nak edit apa-apa di sini? Sebab kita belum pilih. Kita belum klik dekat mana-mana di muka hadapan ini. Okey, di muka hadapan ni, katakan saya pilih di ruang kosong di bawah sini. Okey, katakan saya pilih di ruang kosong ini, saya still tak nampak apa-apa. Okey, tak apa. Okey, kita akan pergi kepada rak buku ini. Cikgu akan nampak navigation panel, which is the rak buku. Okey, klik pada rak buku. Okey, cikgu akan nampak yang ini. Welcome, collaboration, content dan juga nama cikgu. Okey, jangan sentuh apa-apa yang berada dalam welcome, collaboration dan juga content library. Okay, jangan buat apa-apa di sini sebab semua ini adalah urusan admin. Okay, cikgu hanya pergi kepada nama cikgu sahaja. Okay, klik pada nama cikgu dan editlah apa-apa yang ada di bawah nama cikgu sahaja. Jangan buat apa-apa lagi. Okay, boleh?
So the first thing yang cikgu kena buat adalah kandungan ERPH. So kandungan ERPH bagi saya berada di bawah. Untuk semua orang dia memang akan lain. Susunan dia akan lain sebab itu adalah susunan dari Microsoft Teams. Okay, kita admin tak boleh kawal yang itu. Okay, so saya akan pilih kandungan ERPH. Okay, dalam kandungan ERPH kita akan nampak 3 benda ini. Okay, dalam cikgu punya, kemungkinan cikgu akan nampak yang ini. Untitled page ni cikgu akan nampak di atas sekali. Apa cikgu buat? Sebab saya rasa macam untitled page ni mengganggu paparan saya. So saya akan right click dan saya akan delete page tersebut. So permanently delete dan saya akan nampak kulit buku sahaja. Okay, so bila di kulit buku ini, inilah yang cikgu akan edit. Okay, cikgu nampak tak tiba-tiba ada benda di atas ni? Ini kerana saya buka file saya pilih kandungan ERPH dan saya pilih pada kulit buku dan terus benda ni akan muncul di atas. Kalau tidak muncul, tak apa, it's okay. Cikgu masuk, cikgu klik mana-mana di sini, dia akan muncul. Benda ni akan muncul di atas file, home, insert, draw, view. Okay, so apa cikgu kena buat adalah bagaimana untuk saya edit ini. Okay, ini adalah paparan cikgu. Setahu saya paparan cikgu adalah kosong. Benda ni adalah kosong. So saya akan klik di mana-mana ruang kosong. Okay, klik maybe di sini. Okay, klik kalau boleh di tepi sikit dan cikgu akan nampak text box ni. Lepas tu cikgu type nama sekolah SMP Raja Ali. So apa saya buat? Saya ambil, drag and saya akan drop dekat nama sekolah. Okay, so bila saya klik je dekat mana-mana, benda text box ni akan muncul. Okay, so sekarang saya akan klik type nama saya pula. Okay, katakan saya ini adalah contoh je kan. Okay, nama saya. Okay, bila cikgu tekan je dekat mana-mana ruang kosong, text box tu akan muncul. Okay, so bila text box ni muncul, cikgu boleh sama ada cikgu edit ataupun cikgu boleh biarkan je benda tu kosong. Tak ada masalah, boleh je. Kalau rasa macam text box ni mengganggu juga mata cikgu, cikgu klik pada text box dan cikgu type klik delete. Delete dekat keyboard cikgu. Okay, so ini adalah yang pertama, kulit buku. Okay, bila dah siap kulit buku, kita pergi pada maklumat am. Maklumat am adalah untuk rujukan cikgu. Okay, untuk cikgu baca. Untuk cikgu baca setiap surat perkeliling, tata susila profesion perguruan, rukun negara dan semua tu. Okay, lepas tu yang seterusnya kalender dan penggal persekolahan. Ini pun untuk rujukan cikgu. Cikgu just tengok sahaja. Okay, cikgu tengoklah what is the takwim persekolahan kita untuk tahun ini. Boleh? Okay, so dah siap kandungan ERPH, kita akan yang seterusnya iaitu maklumat diri. Okay, dalam maklumat diri, ini adalah benda yang besar sikit. Okay, sebab maklumat diri ni kita kena buat extra a little bit. Maklumat diri ni. Okay, apa extra yang kita kena buat adalah kita kena edit dulu file Excel yang saya download tadi. Okay, so saya akan pergi kepada download saya. Okay, ruang download saya. Okay, ini adalah bahan maklumat ERPH yang saya download tadi. Okay, so bila saya download, dalam komputer saya, dia simpan dalam file download. Dia depends on your computer. Sometimes some computer dia akan simpan dekat desktop, some computer dekat download, sometimes dekat document. So it depends on your computer. Okay, so this is the file Excel. Now what I will do is, saya akan isi semua maklumat ini dulu. Sebelum saya upload anything dekat Microsoft Teams, saya akan make sure file Excel bahan maklumat ini dah lengkap. Okay, so for example dekat sini saya akan type nama saya. Okay, lepas tu saya akan type yang ini. Okay, katakan saya dah siap semua ni. Saya dah siap semua ni. Okay, surat aku janji pun saya dah siap. Akuan saya dah siap. Everything saya dah siap. Okay, saya make sure saya dah siap. Sekarang apa saya buat? Saya save file ini dulu. Supaya apa yang saya type tu tak hilang, saya save dulu. Okay, dah save. Okay, so saya dah save. Okay, so sekarang is, katakan semua dah lengkap. Kita kena convert ke dalam PDF. Ini kerana Teams tidak support Excel. Sebab itu, kita kena convert dalam bentuk PDF. So, file Excel ini, bagaimana saya nak convert dalam PDF? Saya kena pergi pada file, save as, lepas tu more option. Okay, more option.
Lepas tu saya simpan dekat desktop lah kali ni supaya senang. Okay, so ini adalah page yang pertama, iaitu maklumat diri. Okay, page pertama maklumat diri, saya kena convert dalam bentuk PDF. Ini yang penting, save as type PDF. Okay, so bila saya dah save dalam bentuk PDF, then saya klik pada save. Okay, komputer saya after dia save dalam PDF, dia akan buka dalam bentuk PDF. Sekarang saya nak check cantik atau tidak paparan saya dalam bentuk PDF. Okay, saya kecilkan dulu. Kalau kita lihat dalam bentuk PDF, dia pecah macam tak cantik langsung this bentuk PDF. Okay, so apa saya buat? Saya patah balik to my Excel. Okay, cikgu akan nampak dotted line ini. Kalau cikgu nampak dotted line ini, ini bermaksud apa-apa daripada J sampai ke sini akan masuk ke page yang seterusnya. So tak cantik. That thing is tak cantik because in my PDF nampak macam it's not nice at all. So apa saya perlu buat adalah saya pergi pada page layout. Okay, dan saya pergi pada orientation ataupun orientasi dan saya tukar kepada landscape. Kita nak tengok sama ada yang dotted line ini, yang garis putus-putus ini, adakah dia akan berubah ke end, berubah sampai ke akhir sekali. So kita lihat. Dia pun berubah sampai ke akhir sekali. Bermaksud sekarang semua maklumat guru ini akan masuk dalam page yang sama. Okay, so apa saya buat? Saya pergi pada file dan saya save as lagi sekali. Okay, so saya save as more option. Okay, tadi yang maklumat diri kan. Okay, saya pergi pada desktop, saya save dekat desktop. Yang ini make sure tukar dalam bentuk PDF. Okay, saya nak klik open open. Okay, sekarang kalau cikgu perasan yang ini adalah sama dengan apa yang paparan di atas. So bila saya save, dia akan tanya saya, adakah saya nak replace? Yes, saya nak replace. Okay, so saya replace. Okay, kenapa saya tak boleh replace? Sebab PDF itu sedang dibuka. So saya kena tutup PDF tu dan sekarang saya replace. Okay, sekarang saya lihat. Nampak cantik dalam satu PDF. Okay, so this is how cikgu adjust PDF tersebut untuk dia masuk dalam satu page sahaja. Okay, kita pergi kepada maybe jadual waktu. Kita cuba test jadual waktu. Okay, jadual waktu ni saya tak nak buat apa-apa dekat sini. Okay, saya nak save as je terus. Save as. And then yang ini dalam bentuk PDF, desktop. Yang ni adalah jadual. Okay, jadual. Okay, so kita tengok dia buka tu macam mana. Oh, dia pecah. Nampak dia pecah? Dia pecah. Dia pecah kepada 2. So tak cantik. So kita patah balik to the Excel. Cikgu nampak the dotted line ni. Dia pecah kepada 2. So sekarang saya kena tukar kepada landscape. Kita tengok dalam landscape pun dia masih akan pecah kepada 2. Okay, sebab jadual kelas ni yang ni besar. So kalau boleh cikgu pandai-pandai adjust. Okay, macam mana nak adjust? Saya highlight dari A sampai ke sini. Saya highlight. Lepas tu saya patah balik to the A. Ataupun mana-mana pun cikgu boleh buat. Cikgu akan nampak simbol tambah ni dekat betul-betul dekat line ni. Okay, dan cikgu adjust line tu. Okay, cikgu adjust line tu. Kita akan nampak dia dah kecil. Okay, dia dah kecil. Sekarang dia akan masuk. Semua ini akan masuk dalam satu PDF. Sebab nampak dotted line ni, dia masih okey. Dia masih boleh masuk. Tapi masalahnya benda ni dah lari. So kalau dah lari, tak apa, cikgu adjust yang ni sahaja. J sahaja cikgu adjust. So nampaklah cantik sikit. Okay, lepas tu cikgu nampak tak jadual kelas tu nampak macam dia terhimpit. So boleh cikgu adjust dekat tepi ni pula. Cikgu adjust kat tepi ni, janji ada simbol tambah. Apa-apa pun cikgu nak adjust dia punya kolom, cari simbol tambah tu. Okay, so saya cari simbol tambah, saya besarkan dia sikit. So nampak jadual waktu ni. Okay, so sekarang saya cuba save. Okay, tapi ingat tadi saya dah buka kan jadual waktu tu. Okay, alright. So saya dah cancel jadual waktu tu. Okay, saya save as. Again, saya ulang balik benda yang sama tadi, step yang sama. Jadual. Okay, desktop. Dan saya tengok. Yes. Okay. Sekarang dia muncul dalam satu page yang sama. So nampak cantik.
Okay, so this is cara untuk kita save Excel to PDF. Okay, kita patah balik to the Teams, Microsoft Teams. Okay, so maklumat guru ni, so saya dah save. Sekarang saya nak insert dekat sini. So bagaimana saya nak insert? So saya insert, klik pada insert, klik kertas file, lepas tu klik pada file printout. Okay, so saya klik file printout, dia suruh saya pilih file mana, saya choose file. Okay, tadi ini adalah maklumat guru kan, maklumat diri, then saya open and then saya insert. So dia akan muncul dekat sini, maklumat diri. Okay, so kalau cikgu tak pasti, cikgu ikutlah langkah yang saya bagi dekat sini, langkah yang telah diberi oleh admin dekat sini. Cikgu ikut sahaja. So nampak maklumat guru, so dia dalam satu page dekat sini. Okay, katakan cikgu nak kecilkan yang ini, boleh cikgu klik pada PDF tersebut dan cikgu boleh adjust size dia. Dekat tepi ni kan ada banyak dia punya kotak-kotak kecil ni, cikgu boleh klik dan cikgu boleh adjust size dia. So dia jadilah cantik sikit. Okay, so sekarang maklumat diri ni dah lengkap. So saya patah balik kepada rak buku. Okay, maklumat guru dah lengkap. Next is akuan penerimaan tugas. So again, akuan penerimaan tugas, cikgu klik pada insert. Okay, insert lagi sekali. Apa-apa pun, bila cikgu klik pada insert, sekarang bila saya nampak semua ini masih warna grey. Saya tak boleh klik mana-mana pun. Kenapa saya tak boleh klik? Sebab saya belum lagi masuk ke dalam page ini. Saya belum klik dekat mana-mana kat sini. Okay, katakan saya klik je dekat sini, terus semua ini akan berubah. Cikgu boleh klik semua ni. Cikgu kena masuk ke dalam page ini. Cikgu kena klik dekat mana-mana page ni. Okay, so again, file, insert print out, lepas tu choose file dan choose file di mana cikgu simpan file tersebut. Okay, so nanti bila cikgu dah pilih, cikgu akan dapatlah senarai tugas guru di sekolah. Okay, patah balik to the navigation again. Lepas tu buat benda yang sama untuk surat aku janji. Maklumat diri dah siap. Okay, setakat ini takwim ni memang kosong sebab admin akan masukkan, apa-apa pun admin akan masukkan lah dekat sini. Okay, and the next one will be jadual waktu. Okay, jadual waktu adalah seperti biasa. Okay, tadi dalam Excel kan dia ada jadual waktu. So cikgu edit jadual waktu tu, lepas tu cikgu masukkan dekat sini. Okay. Okay, so dalam section ni pula, kita dah siap sampai jadual waktu. Kita nak lihat yang penting, rancangan pengajaran tahunan. Okay, so kalau kita lihat dekat paparan cikgu nampak dua ni. Saya tak nampak yang mana satu tahunan, yang mana satu mingguan, kecuali kalau saya letak my mouse dekat atas dia akan muncul dekat sini. Dia akan muncul dekat tepi rancangan pengajaran mingguan. Okay, kalau cikgu rasa macam benda ni is menyusahkan, apa cikgu buat macam tadi yang saya ajar dalam Excel, kita letak kita punya mouse dekat betul-betul atas garis ni. So cikgu akan nampak arrow ni, so cikgu boleh besarkan dia. So bila cikgu besarkan, cikgu boleh nampak lah yang mana satu mingguan, yang mana satu tahunan. Okay, so kita akan pergi pada tahunan dulu. Okay, di dalam rancangan pengajaran tahunan, cikgu akan lihat, okay, apa yang cikgu akan lihat adalah subjek, lepas tu tingkatan, dan kita ada beberapa subjek dan tingkatan. Okay, so subjek ini, cikgu klik kepada subjek, cikgu hanya edit tajuk dia sahaja. Okay, sepatutnya paparan cikgu begini, subjek dia kosong macam ni sahaja. Okay, dia kosong macam ni. So, cikgu klik pada subjek, cikgu edit dia punya title sahaja. Cikgu letaklah nama subjek yang akan cikgu ajar. Itu sahaja untuk subjek. Okay, lepas tu untuk kita nak upload rancangan pengajaran tahunan, kita pergi kepada tingkatan. Okay, lepas tu cikgu first edit tajuk dia dulu. Okay, katakan saya akan mengajar tingkatan 5, so saya letaklah tingkatan 5. Lepas itu saya akan muat naik file PDF saya ataupun file Word pun boleh. Saya rasa kebanyakan daripada kita membuat rancangan tahunan dalam bentuk Word. Kalau dalam bentuk Word pun boleh, cikgu boleh upload. Cikgu pergi kepada file printout, cikgu akan nampak benda ni dekat atas ni. Select a Word or PDF document. So bermaksud apa-apa yang cikgu buat dalam Word, dia memang akan support. Okay, termasuk
apa-apa yang bahasa yang cikgu guna, katakan cikgu guna bahasa Arab, bahasa Jawi, cikgu guna Mandarin, semua itu memang akan support. Dia akan muncul dengan cantik dekat sini. Janji dia dalam bentuk Word. Okey, kalau cikgu type dalam bentuk Excel, semua bahasa yang cikgu guna, cikgu type dalam bentuk Excel, dan cikgu terpaksa convert dalam bentuk PDF. Okey, so itu adalah cara bagaimana kita nak upload rancangan pengajaran tahunan. Satu subjek, untuk satu ni ialah satu subjek. Okey, katakan subjek yang seterusnya adalah matematik tambahan. Jadi guna ruangan yang seterusnya, matematik tambahan. Okey, itu adalah rancangan pengajaran tahunan. Okey, lepas itu kita akan lihat kepada sukatan pelajaran. Okey, sukatan pelajaran sekarang kita sedang mengikuti KSSM. Jadi KSSM ini adalah DSKP. Kita akan guna DSKP. Okey, so cikgu attach lah DSKP cikgu dekat sini. So kalau cikgu nak jadikan dia cantik sikit, cikgu type dulu. Okey, ini adalah DSKP Matematik tingkatan 5. Okay, saya type, lepas tu saya klik enter. Baru saya akan masukkan file DSKP tersebut. Okay, so now bila masukkan file, okay, tadi saya klik pada file printout, betul? Jangan klik kepada file printout. Cikgu klik kepada file attachment. File attachment. Okay, kenapa? Sebab kalau cikgu klik kepada file printout, semua muka surat dalam DSKP tu akan masuk dalam page ni. Katakanlah muka surat tu ada 60 muka surat dalam DSKP tu, 60 muka surat tu pun akan muncul dekat depan mata cikgu. Sebab itu, untuk DSKP sahaja, klik kepada file attachment. So file attachment, choose file, dan cikgu choose lah file DSKP tersebut dan cikgu masukkan dekat sini. So dah siap tingkatan 5. Okey, saya akan buat yang lagi sekali, tingkatan yang seterusnya. Boleh, cikgu boleh buat cantik dekat sini. Okey, sekarang core business kita, rancangan pengajaran harian ERPH. So yang mana satu ERPH? Yang ni. Okey, yang ni ERPH. Okey. So, kalau kita lihat dekat ERPH ni, okay, kita akan nampak minggu, lepas tu kita akan nampak minggu yang pertama ada 3 hari, minggu yang kedua ada 5 hari. Yang seterusnya semua akan muncul apabila admin administer untuk anda, distribute page itu untuk anda. So, setakat ni admin belum lagi buat yang itu. Okay, so kita akan nampak minggu yang pertama. Okay, bila kita nampak minggu yang pertama, masuk ke dalam page ni, miss tekan klik je dekat mana-mana. Okay, baru dia akan muncul dengan cantik. Sebab tadi dia muncul macam ni, macam tak cantik. Semua ni tak cantik kan? So klik je dekat mana-mana atas page tersebut, baru dia akan muncul dengan cantik. Okay, so sekarang cikgu boleh edit Cikgu boleh edit dekat atas ni, cikgu boleh edit dekat sini. Sebab admin created this page, dia create menggunakan aplikasi yang ada dalam Teams tersebut. Dia masukkan table dan dia buat. Sebab itu kita boleh edit terus dalam page tersebut. Okay, alright. So katakan kita nak masukkan tanda tangan. Okay, anda seorang pentadbir, anda nak masukkan tanda tangan. So klik kepada ruang ini. Okay, klik kepada ruang tanda tangan. Pergi kepada picture. Okay, pergi kepada picture. Lepas tu from file. And then dia akan suruh kita pilih file mana yang ada picture tersebut. Okay, so katakan I just choose this picture. Okay, so kita insert. So picture ni akan muncul tanda tangan guru lah. Pentadbir ke mana, PKP ataupun pengetul. Akan muncul dekat sini. Itu saja untuk pentadbir. Bagaimana kita nak semak rancangan pengajaran tahunan ini. Okay, now dah siap semua ni. Okay, kita patah balik kepada hari Rabu. Okay, untuk hari Rabu kita nak upload kita punya rancang ERPH. Okay, kita klik dekat sini, kita akan muat naik. Okay, seperti biasa kita boleh muat naik file printout. Tapi make sure kalau ERPH dalam bentuk Excel, tukar kepada PDF. Okay, tetapi admin sekolah ini telah memberi anda ERPH dalam bentuk Word. Okay, jadi sarankan, okay, dia sarankan untuk anda menggunakan bentuk Word. So, kita choose file. Okay, tadi saya rasa saya ada download kan ERPH, template ERPH ni saya download, open, saya insert. So, insert template ERPH. Kenapa bentuk Word? Kenapa saya boleh upload terus? Sebab dia dalam bentuk Word.
Okay, so kalau bukan dalam bentuk Word, cikgu kena tukar dalam bentuk PDF. So nampaklah dekat sini semua template ni akan muncul dekat sini. Okay, alright, so this is how you upload untuk ERPH. Okay, ERPH dan juga untuk rancangan pengajaran mingguan. Boleh? Okay, lepas semua ini, cikgu akan lihat kepada yang seterusnya iaitu lampiran. Okay, borang head count. Okay, tak apa, kita dah sampai lampiran. Okay, lampiran. Okay, bila sampai lampiran, cikgu akan nampak untitled page. Nampak macam tak cantik je. The first page is untitled. Okay, so right click dan saya akan delete page tersebut and permanently delete. Okay, yang ini adalah untuk rujukan cikgu. Okay, so cikgu tak payah nak buat apa-apa lagi. Okay, catatan mesyuarat pun untuk rujukan cikgu. Okay, alright, and then the last one will be borang head count. Borang head count pun telah diberi, ada dalam files kita kan. Borang head count pun ada. So nanti cikgu klik kepada borang head count, cikgu edit file Excel tersebut, tukar kepada PDF, baru kita muat naik dekat sini. Okay, so this will be how we do the first week lah, the first 2 weeks ataupun the first month. Inilah yang cikgu kena buat. Okay, ini homework cikgu untuk setiap minggu. Setiap minggu cikgu kena buat rancangan pengajaran mingguan dan juga cikgu kena upload your ERPH. Okay, dan selain daripada itu, okay, cikgu kena turn in. Okay, turn in. Macam di Google Classroom kita pernah turn in, tapi di Teams dia tak ada butang turn in. Jadi apa cikgu buat? Cikgu pergi pada assignment. Di atas ni ada assignment, cikgu klik kepada assignment. Okay, dekat assignment cikgu akan nampak ni, rekod penghantaran ERPH ini adalah untuk minggu yang pertama. Okay, so saya akan klik kepada rekod penghantaran tersebut. Okay, so ini adalah material yang telah diberi oleh admin. So saya akan klik kepada form ini, so dia akan buka. Dia akan buka dalam satu lagi paparan lah. Okay, lepas tu saya akan klik kepada nama saya. Okay, katakan saya klikkan nama saya dan saya sudah pun siap dan saya submit. Okay, dan itu sahaja. Okay, seorang hanya boleh hantar satu sahaja rekod penghantaran. Okay, so bila dah hantar, ni nampak ni butang turn in. Okay, so saya klik kepada turn in. So bila dah turn in, akan muncullah benda ni. Cikgu dah already turn in. Itu sahaja untuk kerja cikgu setiap minggu. So dekat assignment ni dah already tak ada apa-apa. Dekat completed ni akan ada sebab kita dah complete kan rekod penghantaran. So tadi tab ini akan muncul di bawah. Dah complete. Okay, so ingat setiap minggu dah siap je. Okay, minggu tersebut dah siap RPM dan juga RPH. Pergi kepada assignment dan tengok apa yang di-assign dekat sini dan turn in. Okay, so itu adalah kerja untuk setiap minggu. Okay, lepas tu kalau cikgu nak lihat, okay, katakan kawan cikgu dia dah ada page ini. Okay, tapi cikgu tak nampak, muka surat ni cikgu tak nampak. Okay, kemungkinan internet cikgu slow ataupun komputer cikgu slow. So cikgu kena banyak bersabar kalau ada kes yang begitu. Okay, satu lagi adalah yang ni, refresh button ni. Okay, cikgu kena sentiasa refresh supaya cikgu boleh nampak apa yang terbaru. Apa yang terbaru yang telah di-upload oleh admin kepada anda. Okay, lepas tu satu lagi is jangan risau. Okay, kalau tiba-tiba internet putus semasa cikgu tengah buat, internet terputus. Okay, cikgu tengah short buat semua, cikgu tengah short isi. Adakah benda ni akan save? Yes, dia akan save, tetapi dia akan save dalam bentuk offline. Okay, so cikgu akan lihat dekat sini sync status. Cikgu klik, dekat ni dia akan tunjuk dia dah already just save. Kalau tak, dia akan muncul dalam bentuk warna, dia takkan tunjuklah just now tu. Okay, so bila cikgu dah ada internet balik, benda ni akan sync semula. So bagaimana cikgu nak pastikan dia sync semula? Cikgu kena log in balik kepada Teams ini, baru dia akan buat kerja dia. Okay, okay, sekarang kita nak print. Okay, katakan saya nak print ERPH ini. Dalam Microsoft Teams, kita tidak ada printing application. Okay, selalunya kalau kita nak print, kita pergi pada file, kita akan lihat dekat sini ada print kan. Tapi dalam ini dia tak ada print. So kalau case begini, cikgu pergi kepada open browser. Open in browser, saya pilih open in browser. So saya klik open in browser. So benda yang sama akan muncul dalam OneNote. Sebenarnya cikgu, semua ini kan cikgu nampak kan dia warna purple.
Okey, purple ini memberitahu anda semua ini berada dalam OneNote. Ini adalah daripada OneNote, paparan OneNote. Sebab tu cikgu akan nampak dia punya buku ini adalah warna purple. Okey, sebab OneNote pun warna purple. So dekat OneNote ini baru cikgu boleh buat apa-apa. Okay, katakan dekat OneNote ni, okay, cikgu nampak tak dekat atas ni macam tak ada apa-apa. Dia tak ada file, dia tak ada edit ke apa ke, sebab saya belum lagi klik di mana-mana, dekat mana-mana dalam page. Okay, sekarang ini saya nak klik, saya tak boleh klik. Apa-apa pun saya tak boleh klik. Dia lock, betul? Bila dia lock, saya edit notebook. Saya klik kepada edit notebook dan saya klik kepada edit the changes here, baru dia akan muncul semua ni. Okay, so sekarang ini saya nak print so saya nak print, saya pergi pada file and then I click on print. Saya print and then saya boleh print the page. So bila saya print, saya boleh nampak lah apa yang saya paparan ini. Tapi kalau cikgu lihat, yang ni ialah dalam bentuk landscape. Sebab ni landscape kan, so saya boleh pilih portrait. So kalau saya pilih portrait, dia akan bentuk macam ni lah, portrait. Cantik. Okay, so nanti cikgu boleh klik kepada print. So that is how you print. Okay, so template yang diberikan ini adalah template untuk sehari sahaja. Jadi untuk menyenangkan kerja anda, apa cikgu boleh buat adalah, first is cikgu create folder yang baru. So saya akan namakan folder ni ERPH. Okay, lepas itu saya akan masukkan template ni ke dalam folder ni dulu. Okay, sekarang saya buka folder ni. Okay, folder ni apa saya akan buat adalah saya akan rename balik folder ni. Okay, so sama ada cikgu right click dan cikgu pilih rename ataupun cikgu tekan F2. Okay, F2 dekat keyboard cikgu. Kalau cikgu tekan F2, cikgu first have to klik sekali dan tekan F2. Okay, so lagi sekali klik, lepas tu F2. F2 ada di atas sekali dekat keyboard anda. Okay, so klik. Dan saya akan rename folder ni sebagai hari Isnin. So apa saya akan buat adalah, saya akan copy folder ni. Okay, so saya akan copy dan saya akan paste 4 kali supaya saya ada ERPH untuk 5 hari. Okay, so apa saya akan buat, sama ada cikgu buat Ctrl V, okay, Ctrl V dekat keyboard CTRL dengan V, ataupun cikgu boleh right click dan pilih paste. Okay, so saya akan paste supaya ada untuk 5 hari lah. Okay, so anda nampak semua ada untuk 5 hari. Okay, sekarang tadi kita dah buat untuk hari Isnin. Okay, sekarang saya kena rename balik. Yang ni jadi hari Selasa. So hari Selasa. Okay, yang ni pula tadi saya guna F2 keyboard. Okay, yang ni saya cuba buat yang ni pula. Right click rename hari Rabu. Yang ni right click rename hari Khamis. Yang ni hari Jumaat. Okay, so sekarang saya ada untuk 5 hari. Okay, so yang ni pula adalah untuk handphone. Okay, so saya sarankan cikgu pergi pada Play Store cikgu. Okay, dan cikgu download Teams, iaitu cikgu type Teams. So yang akan muncul yang nombor 2 ni. Okay, pastikan logo dia adalah sama dan nama dia adalah daripada Microsoft Corporation. Okay, nama dia Microsoft Corporation. Lepas tu cikgu install lah. Okay, dalam handphone saya dah install. Okay, lepas install, cikgu akan suruh login balik. Dia akan suruh cikgu login kepada Microsoft tersebut. Okay, lepas tu dia akan bawa ke Google punya page, lepas tu dia suruh login lah. Okay, so bila dah login, tadi saya ada tunjuk pada cikgu yang saya ada create 5 bestari kan. So nama ada pun 5 bestari dekat sini. So ini semua adalah Teams cikgu. Okay, kalau cikgu perasan, bila saya tunjuk dalam laptop, yang ikon-ikon yang berada di sebelah kiri, semua berada di bawah sekali. Activity, chat, Teams, assignment, calls, semua ada. Okay, so sekarang saya pergi pada Teams. Okay, saya masuk dalam pengurusan Raja Ali, iaitu General. Okay, so bila saya masuk, cikgu ada perasan di belah kanan atas ada beberapa perkara, iaitu post, file, class notebook, assignment, grade.
Okay, tapi dalam handphone sebab paparan dia adalah kecil paparan dia, that's why dia hanya boleh muat post dengan file sahaja dekat sini. So apa jadi pada class notebook dengan assignment? Cikgu tekan more dan cikgu akan nampak class notebook dengan cikgu akan nampak assignment. Okay, tapi cikgu perasan dekat class notebook dia ada ikon yang warna purple. Ikon yang warna purple sebab class notebook dia akan buka terus dalam apps notebook. Okay, jadi bila dalam Play Store, cikgu download Teams dan cikgu download OneNote. So nanti saya akan tunjuk OneNote dalam Play Store. Okay, or App Store. Okay, so bila saya dah buka, okay, by OneNote, cikgu akan nampak paparan ni di atas. Okay, working offline. Sebab kenapa? Saya tidak sign in dalam OneNote saya. Jadi saya kena sign in dulu dalam OneNote saya. Okay, so bila saya sign in dan apa-apa saya buat dekat sini, okay, apa-apa yang saya edit, baru dia akan save. Okay, dia akan save. Okay, untuk sementara waktu ni saya tak nak sign in dulu, saya just tunjuk kepada cikgu. Okay, so bila cikgu guna OneNote ini, seperti biasa, cikgu akan nampak welcome, cikgu akan nampak collaboration, content library dengan nama cikgu. So seperti biasa, jangan sentuh apa-apa yang ada di atas, terus pergi kepada nama anda. Okey, lepas tu terus pilihlah apa yang cikgu nak edit. Okey, dekat sini saya sarankan cikgu hanya edit untuk bahagian rancangan pengajaran mingguan, iaitu kalau hari Jumaat itu cikgu perlu upload your RPH. Cikgu masukkan file tersebut di sini dan cikgu upload dalam handphone nanti. Okay, upload sahaja. So bila macam mana nak upload, cikgu akan nampak ikon 4 di bawah. Okay, tadi sebelum tu bila saya pilih hari Jumaat, saya tak nampak apa-apa cara nak edit. Sebab saya kena klik dekat mana-mana ruang kosong di bawah ini, baru saya akan nampak semua ikon untuk saya edit. So ikon yang nombor 4, klik kertas, dekat sinilah cikgu pilih file yang cikgu nak upload itu. Okay, alright. So itu saja untuk muat naik file. Kalau cikgu nak edit apa-apa, cikgu nak tulis atas dia, saya suggest cikgu guna laptop. Okay, sebab laptop, one is screen dia besar, another one is cikgu akan rasa macam you are safe sebab benda tu sudah di-save, auto-save. Auto-save, so cikgu pun rasa tenteram lah hati tu sikit. Okay, so whatever you want to edit, you just do it dalam laptop, upload sahaja guna your laptop, guna your handphone. Okay, boleh? Alright, so that is about OneNote dengan Teams. Okay, so kejap saya patah balik dan saya tunjuk kepada cikgu dekat Play Store ada OneNote. So OneNote tu ialah One and Note. Note. OneNote. So cikgu akan nampak ikon yang warna purple. Okay, apa-apa pun pastikan dia daripada Microsoft Corporation. Okay, jangan daripada orang lain. Kalau nama tu bukan Microsoft Corporation, bermaksud yang itu adalah daripada third party ataupun orang lain yang dia campur masuk dalam tu. Okay, so jangan So only download this one and then cikgu boleh install. Okay, beberapa Microsoft app yang saya install iaitu saya ada OneNote, saya ada Teams dan saya sarankan cikgu also download OneDrive. Okay, OneDrive adalah seperti Google Drive kita. Okay, seperti Google Drive kita. So, seperti mana Google ada Google Drive, so OneNote, Microsoft dia ada OneDrive.